Yang kedua dia berkata, binasalah seseorang yang apabila nama engkau disebut kepadanya, tidak pula dia menselawatimu. Allah. Dia juga berkata, amin. Apabila aku naik anak tangga yang ketiga, dia berkata, binasalah seseorang yang kedua-dua ibu bapanya ataupun salah seorang daripada mereka telah tua, tetapi mereka tidak menjadi sebab untuk dia dapat masuk syurga. Aku pun berkata, amin. Hadis riwayat Hakim, Ibnu Hibban, Tabrani dan lain-lain. Keterangan. Dalam hadis ini, tuan-tuan, Sayyidina Jibril alaihissalam telah memohon 3 doa kebinasaan dan Rasulullah SAW pula telah mengaminkan ketiga-tiga doa itu. Apa kurangnya pada doa Sayyidina Jibril alaihissalam? Dia ialah satu malaikat yang begitu hampir dengan Allah SWT Azza wa Jalla, dan adalah jelas kepada kita bahawa amin daripada Rasulullah SAW menjadikan doa itu bertambah makbul. Hanya Allah SWT Azza wa Jalla dengan limpahnya sahaja yang boleh memberi taufik kepada kita untuk menjauhi ketiga-tiga perkara tersebut dan supaya kita terpelihara daripada semua kebinasaan itu. Jika tidak, tiada sebarang kesangsian lagi terhadap kebinasaan kita sendiri. Dalam setengah riwayat dalam kitab Ad-Dur'ul Mansur, dinyatakan bahawa Sayyidina Jibril alaihissalam sendiri yang berkata kepada Nabi SAW, katakanlah amin. Lalu Rasulullah SAW pun berkata amin. Dengan itu dapat diketahui bahawa perkara ini lebih diambil berat lagi. Perkara itu lebih diambil berat lagi. Golongan pertama ialah seseorang yang didatangi Ramadan tetapi dia masih tidak diampunkan. Yakni bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan seperti Ramadan ini, seperti Ramadan itu pun masih dihabiskan dengan kelalaian. Dalam bulan Ramadan, keampunan dan rahmat Allah SWT Azza wa Jalla turun seumpama hujan. Oleh kerana itu, sesiapa yang membiarkan bulan Ramadan berlalu dalam keadaan amalannya yang buruk dan kecuaian begitu banyak sekali sehingga menyebabkan dia terluput daripada keampunan, maka masa mana lagi yang boleh menjamin keampunan untuknya, dan apatah lagi yang hendak ditunggu untuk kebinasaan. Sedangkan jalan untuk mendapatkan keampunan ialah dengan menunaikan amalan-amalan pada bulan Ramadan seperti berpuasa, bertarawih dengan sepenuh-penuh perhatian, dan kemudian pada masa memperbanyakkan taubat dan istighfar atas doa-doa. Atas dosa-dosa. Golongan kedua yang telah didoakan kebinasaan untuknya ialah seorang yang nama Nabi SAW disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak menselawati Nabi SAW. Perkara ini juga banyak terdapat dalam riwayat-riwayat yang lain. Oleh kerana itu, setengah ulama berpendapat bahawa membaca selawat pada setiap kali nama Nabi SAW adalah wajib. Allahu Akbar. Selain hadis di atas, terdapat banyak lagi hadis lain yang memberi ancaman terhadap orang yang tidak menselawati Nabi SAW hingga nama baginda SAW disebutkan di hadapannya. Setengah hadis menyatakan bahawa orang yang sedemikian tergolong dalam kalangan orang yang paling celaka dan paling bakhil. Dia juga dikatakan seorang yang zalim, yang lupa jalan ke syurga, malah seorang yang akan masuk neraka Jahannam. Seorang yang telah rosak agamanya, serta dikatakan juga bahawa tidak akan dapat melihat wajah Nabi SAW. Walau bagaimanapun, para ulama mentakwilkan hadis-hadis di atas dengan menyatakan bahawa mereka akan dikenakan azab sedemikian bukan hanya kerana tidak berselawat ke atas Nabi SAW ketika nama baginda SAW disebutkan, sebaliknya kerana mereka juga kufur kepada Nabi SAW. Tetapi sesiapa yang berani menafikan bahawa amaran yang zahir daripada hadis-hadis Nabi SAW terhadap mereka yang tidak membaca selawat adalah begitu keras sehingga berat untuk ditanggung. Kenapa tidak? Sedangkan ihsan dan juga jasa Nabi SAW ke atas umat ni berkali ganda banyaknya, tidak mampu untuk dicakupi oleh segala tulisan dan ucapan. Oleh itu, segala ancaman dan peringatan kepada mereka yang tidak membaca selawat nampaknya memang tepat dan patut. Kelebihan-kelebihan selawat itu sendiri begitu banyak. Jadi tidak dapat menselawati Nabi SAW adalah sesuatu yang malang. Apabila seseorang itu berselawat ke atas Nabi SAW, kelebihan-kelebihan yang akan diperolehinya tidak dapat ditandingi oleh apa-apa yang lain. Umpamanya, Allah SWT Azza wa Jalla akan menurunkan kepadanya 10 rahmat. Seterusnya para malaikat akan berdoa untuknya. Dosa-dosanya akan diampunkan, darjatnya akan ditinggikan.
mendapat pahala sebesar gunung Uhud. Wajib mendapat syafaat Nabi SAW, mendapat keredaan Allah SWT Azza wa Jalla dan rahmatnya, keamanan daripada kemurkaannya, keselamatan daripada huru hara hari kiamat, dapat melihat tempat tinggal di dalam syurga sebelum meninggal dunia, dan lain-lain kelebihan yang banyak dijanjikan oleh Nabi SAW melalui pembacaan selawat dengan bilangan-bilangan yang tertentu. Selain itu, dengan berselawat juga kesengsaraan hidup dan kefakiran akan dijauhkan. Penghampiran kepada Allah SWT Azza wa Jalla dan Rasulnya akan diperoleh. Mendapat pertolongan apabila berdepan dengan musuh. Pembersihan hati daripada nifak dan karat. Orang ramai akan mengasihinya, dan banyak lagi berita gembira yang akan diperoleh dengan memperbanyakkan selawat seperti yang dinyatakan dalam hadis-hadis. Ahli fiqh telah menyatakan bahawa adalah wajib secara amali untuk berselawat sekali dalam seumur hidup, dan semua ulama mazhab telah sepakat atas keputusan ini. Cuma apa-apa yang diperselisihkan ialah adakah wajib atau tidak untuk membaca selawat setiap kali nama Nabi SAW disebutkan. Setengah ulama berpendapat bahawa adalah wajib untuk membaca selawat setiap kali nama Nabi SAW disebut, dan setengah yang lain pula berpendapat bahawa amalan itu hanya sunat. Golongan ketiga ialah seseorang yang kedua-dua ibu bapanya atau salah seorang daripada mereka telah tua, tetapi dia tidak berkhidmat kepada mereka sebaik